الدرس بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 48. Surah Yasin berapa? Berapa ayat surah Yasin? 83. Dah separuh lah dah. Sampai 83. Okey, kita tengok ayat yang ke-48 daripada surah Yasin. 48, 49, 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ma yanzurun. Perkataan ni mesti kita maklum. Macam mana nak terima qala? Macam mana nak terima qala? Fi'il madhi ni. Mesti fi'il madhi terjemahan dia telah. Fi'il madhi. Ini fi'il mudhari'. Macam mana nak terjemahkan? Dia sedang atau akan berkata. Okey, qaulun maknanya perkataan. Perkataan ini adalah masdar. Perkataan. Jadi mesti ingat, kerana pecahan ini akan berulang beribu kali ya. Tapi ada pecahan-pecahan lain lah. Macam mana nak apa ni jadikan fi'il amar. Kalau fi'il amar bunyinya macam mana? Ya, Qul. Okey, sebelum tu kalau kita nak jadikan dia isim fa'il. Fa'ilun makna berlaku. Berlaku dia akan jadi qa'ilun. Berlaku. Ini juga ada disebut dalam Quran. Tapi kalau fi'il amar dia akan jadi qul. Ni dikatakan isim fa'il. Ini fi'il amar. Okey. Boleh? Cuba tolong terjemahkan untuk saya. Tolong terjemahkan untuk saya. Qala. Dia telah berkata. Yaqulu. Dia sedang atau akan berkata. Okey. Qaulun. Perkataan. Ini adalah isim. Perkataan. Cuba terjemahkan untuk saya isim fa'il qailun. Dia akan jadi orang yang berkata. Qailun.
Ya. Fi'il amar, macam mana terjemah fi'il amar? Katakanlah. Fi'il amar bermula daripada apa? Dhamir dia. Cuba tengok diagram warna kuning. Tak ada pun fi'il amar buat. Anta ya. Hujung fi'il amar mesti baris apa? Baris mati. Okey, bila hujung dia tu baris mati, bermakna apa dhamir dia? Anta. Bermakna katakanlah oleh engkau. Mana ada suruh orang? Tak ada. Mesti orang yang depan kita. Ni dia telah berkata. Dia sedang berkata, atau dia akan berkata. Boleh tuan-tuan? Qala dipanggil fi'il apa? Fi'il madhi. Yaqulu fi'il apa? Mudhari'. Qaulun dipanggil apa? Masdar. Masdar ni isim ke fi'il ke harf? Isim. Mana tahu dia isim? Tanwin di hujung ini. Tanwin di hujung, maknanya dia adalah isim. Masdar mana apa? Kata terbitan. Lepas tu kita jumpa qailun, apa tu? Isim fa'il. Apa makna fa'il? Pelaku. Daripada berkata jadi orang yang berkata. Kataan tu nak tukarkan daripada berkata kepada pengata. Macam tu. Daripada orang yang menulis jadi penulis, membaca pembaca. Itulah dipanggil isim fa'il, iaitu orang yang berkata. Qailun. Isim ke fi'il ke harf ni? Isim. Tanda dia tanwin di hujung. Dan yang terakhir ni dipanggil fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar mesti bermula daripada apa? Anta. Anta qul maknanya katakanlah. Okey, kalau kita menguasai yang ini pun dah kira okey dah. Sangat okey. Dan ada lagi lah yang tidak sempat dirakamkan. Kalau fi'il amal tu kita boleh jumpa kata yang lain. Boleh? Boleh? Semua boleh. Semua tu boleh dipecahkan. Okey, jom kita pecahkan pula. Fi'il madhi. Cuba pecahkan fi'il madhi. Huwa qala. Apa makna qala? Dia telah berkata. Okey. Huwa qala. Huma. Hum. Apa makna qalu? Mereka telah berkata. Okey, hiya. Huma. Hunna qulna. Apa makna qulna? Mereka perempuan telah berkata. Anta qulta. Antuma qultuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Apa makna qulna? Kami telah berkata. Ini perkataan yang berulang banyak kali. Okey, tengok fi'il mudhari' pula. Macam mana pecahkan dia? Huwa yaqulu. Huma yaqulani. Hum yaquluna. Okey, apa makna yaquluna? Mereka sedang atau mereka akan berkata. Okey, yang paling penting tahu makna dhamir tu. Siapa tak tahu makna dhamir dah tak boleh terjemah dah. Di situ dia akan bermasalah. Siapa tak tahu makna dhamir. Okey. Huma taqulani. Okey, semula. Hiya taqulu. Huma. Hunna yaqulna. Anta. Semula. Kalau hunna yaqul na anta taqulu. Macam biasa semula.
Anta taqulu. Apa maknanya taqulu? Kau berkata. Okey, antuma taqulani. Antum taquluna. Anti taqulina. Antuma antunna antunna taqulna. Ana aqulu. Apa makna aqulu? Aku sedang berkata. Nahnu naqulu. Kami sedang berkata. Itu kalau fi'il mudhari'. Itulah sekarang ni kita berjumpa dalam surah Yasin. Yaquluna. Apa dhamir dia? Macam mana nampak mereka tu apabila fi'il mudhari'. Tengok diagram warna kuning. Apabila pangkal dia ya dan hujung dia warna hujung dia warna pula. Hujung dia waw nun, maka mereka dhamir dia. Maknanya mereka sedang atau akan berkata. Nah, itu contoh. Sebab ni perkataan ni akan berulang banyak kali. Sebab dalam Quran banyak dialog, maka dia akan ulang banyak perkataan qala yaqulu. Kalau Allah suruh, Allah akan guna perkataan apa? Ya, suruh silah fi'il apa? Suruh fi'il amar. Macam mana bunyinya? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Mana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan. Dia kata, katakanlah oleh engkau. Seterusnya perkataan yang kita wajib tahu. Mata. Bila salah. Bila kau betul. Kenapa? Pertanyaan. Sebagai pertanyaan. Dia masuk dalam grup mana? Istifham dalam warna apa? Warna pink. Itu memang siapa belajar bahasa Arab mesti menguasai istifham. Mesti ingat istifham yang itu. Itu adalah senarai istifham yang digunakan di dalam Al-Quran. Ini pun bagi orang belajar bahasa Arab wajib tahu. Hadza, apa maknanya? Ini untuk lelaki atau perempuan? Lelaki. Makna jantina perkataan yang nak ditunjukkan tu mesti lelaki. Kalau kita sebut ini untuk lelaki macam mana? Hadza. Kalau dua orang lelaki ini, hazani ataupun hazaini, orang-orang lelaki ini, haulai, seorang perempuan ini, dua orang, hatani atau hataini, orang-orang perempuan ini, haulai, seorang lelaki itu, zalika, dua orang, zalika ataupun zainika. Okey, orang-orang lelaki itu laika. Jumpa tak kat mana kan? Ni kakak masuk tiga ni. Kalau nak kakak masuk ni, terjemahkan ni. Laika. Okey. Seorang perempuan itu bunyi macam mana? Tilka. Dua orang perempuan tu Tanika ataupun Tainika. Orang-orang perempuan tu Ulaika. Nampak hadza mesti nampak semua dia beradik dia. Yang saya kotakkan tu, maknanya nampak satu kataan mata mesti nampak semua dalam istifham. Dia beradik dia. Kenal adik beradik dia. Seterusnya perkataan in, makna apa? Jika. Ini perkataan berulang banyak jika. Perkataan ni juga tuan-tuan kena tahu. Walaupun dia tak termasuk dalam diagram warna pink, tetapi dia ini sangat berulang
lebih kurang kerap macam qala tadi, beribu kali. Kalau tak silap saya 1700 atau 1500 kali dalam Quran. Sekarang ni awak dah buat analisa perkataan. Perkataan yang pecahan yang paling banyak di dalam Quran ialah qala dengan kana. Ini siapa jumpa dia dan segala pecahan-pecahan kalau dia tak tahu, dia akan rugi. Sebab dia berulang banyak kali. Tapi siapa yang tak tahu diagram warna pink ni, memang dia memang apalah, boleh bankrupt. Sebab perkataan ni bukan begitu kali. Dia bila dicampur-campurkan, dia akan jadi beratus ribu kali. Sebab saya tak ingat, kalau tak silap perkataan dalam Quran tu bila kita kira tu. Sebab saya dulu ada nak buat projek macam ni untuk menganalisa setiap perkataan Quran tu. Kita kira dalam 300,000 lebih perkataan. Mana dalam lebih 150,000 ada dalam diagram warna pink punya. Nak buat lah. Tapi projek dia bila kira-kira untuk berjuta-juta, saya main RM2-3 je. Diagram saya RM50. RM50 tak. Pergi menteri sana, menteri sini, lama-lama abang ambil lah diagram saya buat sendiri. Pergi jumpa profesor-profesor. Memang kebanyakan profesor di universiti sangat minat untuk di multimedia kan, buat secara IT kan, sebab memudahkan orang. Tekannya nampak isim fi'il harf, tekannya nampak bagi depan sebab fa'il. Ini fi'il madhi ke mudhari' kan. Tapi kerja dia tu memang besar. Saya tak larat. Pergi UM suka, pergi UKM suka. Seorang student saya, dia orang IT. Dia geram tengok saya ajar ni. Dia kata kalau buat dalam bentuk IT mudah. Kata dia pergi USIN pula, berebut pula pensyarah USIN nak. Sampai pensyarah baru, boleh tak tolong ni apa jadikan saya sebagai dia punya penyedia. Okey, tuan-tuan. Ada pensyarah UKM, dia reka alat untuk tengok sama ada kesemayang betul semalam dalam TV. Dia akan tengok Dia pensyarah banyak ada elektronik kan. Okey lah. Bagus. Bila sujud tu kena tak anggota sujud semua ya. Kalau rukuk tu berlurus, tak dia punya ni ya, tulang belakang ni. Kalau tinggi tu goyang-goyang tak ada. Pendek macam ni. Kita tengok kalau orang tu kundung macam mana? Sah tak? Macam ni dia sebab. Untuk orang yang sihat dapat. Okey, saya nak cerita apa tadi? Bentuk ini perkataan yang berulang apa ni dalam 1500 ke 1700. Sebab ada seorang profesor daripada Pakistan, dia mengkaji perkataan Quran ni dan dia tekan. Yang sebenarnya saya punya buku ni banyak juga saya ambil idea dia, terutama yang muka surat belakang, mengenai pasti perkataan yang kerap berulang dalam Quran dia senaraikan. Misal kata kana ni berapa? 1750. Tapi kena menguasai pecahan dia lah. Sebab ni asal dia pada fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kana. Tapi kita mesti boleh memecahkan. Apa makna kana? Dia kana ni masalah nak terjemahan dia je. Adalah. Lagi kadang-kadang telah. Kadang-kadang telah berada. Lagi-lagi telah menjadi. Semua dia lah. Telah menjadi. Lagi kadang-kadang tak payah terjemah. Sebab susah sangat nak terjemah, tak payah terjemah. Sebab ini ni fi'il madhi naqis, dia tidak sempurna fi'il. Yang ketiga tu telah berada. Okey, tapi mesti tahu pecahkan fi'il madhi inilah. Cuba pecahkan fi'il madhi tuan-tuan. Huwa kana. Bismillah. Huwa kana. Huma kana.
Hum kanu. Tengok buat berapa banyak kanu diulang dalam Quran. Fima kanu fihi yakhtalifun. Apa makna kanu? Mereka adalah, mereka telah menjadi, mereka telah berada. Tengok mana yang sesuai. Kalau tak payah, macam mana nak terjemah? Mereka jangan sebut mereka tak payah. Mereka je tinggal. Okey, semula. Seterusnya, hiya kanat, huma kanata, hunna. Hunna kena ingat sampai hunna dia hunna kunna. Daripada kunna sampai ke bawah tu semua jadi kun. Semula. Okey, hunna kunna. Anta kunta. Apa makna kunta? Engkau adalah, engkau telah. Macam tu Okey, antuma kuntuma. Antum in kuntum sadiqin. Apa makna kuntum? Kamu semua adalah. Okey, anti kunti. Antuma, antunna, ana, nahnu. Kunna sangat kerap digunakan dalam Quran. Yang banyak digunakan dalam Quran kana. Apa domain dia? Huwa, dia adalah. Kemudian yang kerap digunakan dalam Quran kanu, mereka adalah. Kemudian yang kerap digunakan dalam Quran kuntum. Mana apa? Kuntum, tum, antum, kamu semua adalah. Dan satu lagi yang banyak digunakan dalam Quran ialah kunna wa ma kunna fa'ilin. Kami adalah. Jangan lupa perkataan ni, sebab dia banyak berada di dalam ayat Quran. Lepas tu barulah kita jumpa fi'il mudhari' dia macam mana bunyinya. Fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari'. Apa makna yakunu? Dia mesti huwa dia adalah. Dia kalau setelah dia akan jadi dia akanlah, dia sedang. Ni dia sedang berada, dia sedang menjadi. Okey, wa yakun kana yakunu. Okey, kemudian yang biasa digunakan ialah fi'il amar. Kalau fi'il amar kun, apa nak kun? Jadilah oleh engkau. Sebab fi'il amar bermula daripada anta. Kun, jadilah oleh engkau. Ini amar banyak digunakan dalam Quran. Cuba jalankan fi'il amar. Okey, cuba jalankan fi'il amar. Anta kun, antuma kuna, antum ku. Apa pula ku ya jadi ku? Kuno. Bukan kuno. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Apa nak kuno? Itu di mana? Fi'il amar. Jadi dia. Jadilah oleh kamu semua ansar Allah, penolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Kun yang banyak digunakan dalam Quran ialah kun dengan kunu. Apa makna kun, tuan-tuan? Jadilah oleh engkau. Kalau kunu
Maknanya jadilah oleh kamu semua. Mesti nampak pecahan dia tu adalah pecahan fi'il amar. Kalau yang dalam Quran yakuni saja, yakuni banyak digunakan. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Bila Allah nak menghendaki untuk terjadinya sesuatu, maka dia, iaitu Allah, berkata kun. Ya, kun saja. Kun maknanya jadilah oleh engkau, wahai benda. Allah nak jadikan kakak ni, jadilah oleh engkau, wahai kakak. Tapi kakak ni perempuan, abang. Jadilah oleh engkau. Ya. Lepas tu fa. Lalu yakunu. Coba terjemahlah betul-betul fi'il mudhari. Dia jadi, ia sedang menjadi, ia akan jadi. Ya, bila Allah nak apa ni jadikan sesuatu, Allah akan perintahkan benda tu kun, jadilah. Fa, lalu ia jadi, yakunu. Ia jadi, ia tu apa? Benda tu, bukan Allah jadi. Ya. Ini bukan menjadikan, ni jadilah. Ya, jadilah oleh engkau, wahai benda, maka ia, benda tu pun jadi. Itulah kun fayakun. Ada 3 perkataan tu. Kita sebut kun fayakun. Sebenarnya kun fa yakun. Kun adalah fi'il amar. Fa makna lalu. Haruf apa ni? Ataf. Lalu. Kalau haruf istinaf, maka. Lalu yakunu, ia jadi. Suka tengok terjemah ni. Ia jadilah. Jadilah ia. Ia jadi. Jadilah oleh engkau, wahai benda. Lalu ia, iaitu benda itu pun jadi. Dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh pula, tak boleh amal, tak boleh. Ya, fi'il amar untuk kun. Kun ni. Mari, jangan. Pegang dia fi'il amar. Diagram kita senang ya, pegang diagram tu. Yang silap siapa yang tak betul tak. Kita suruh jalankan fi'il amar, dia pegang fi'il madhi, memang dia akan selesai. Okey, cuba jalankan. Antakun. Antumakuna. Mana lain kata tu? Sini. Jangan lain-lain. Ni fi'il amar. Cuba tak Kak Fatimah? Fi'il amar mana apa Kak Fatimah? Warna kuning maknanya perintah. Makna fi'il amar makna perintah. Kalau fi'il nahi maknanya apa? Larang. Kalau fi'il madhi maknanya perbuatannya telah berlaku. Kalau fi'il mudhari sedang. Okey, kita jalankan fi'il amar. Anta kun. Itu mati. Jadilah oleh engkau. Mana dapat engkau tu sebab dia lain anta. Jadilah oleh engkau. Antum akuna. Antum kunu. Anti antuma kuna. Antunna kunna. Macam tu. Okey, habis. Lepas tu perkataan Sadiqin. Sadiqin, mana apa sadiqin? Orang yang benar. Orang ke orang-orang? Berapa orang ni? Ramai. Kalau satu orang macam mana? Sadiqun. Ini atas pattern kalau fi'il madhi dia fa'ala.
Tak kisah fa'ula ke. Ini kalau diagram warna kuning, itu adalah kolom nombor 1 fi'il madhi. Dia nak tukar kepada kolom nombor 4. Nombor 4 apa? Isim apa? Isim? Bukan fi'il. Isim fa'il. Fa'il. Isim fa'il. Nak tukarkan fi'il madhi. Punca perkataan adalah fi'il madhi. Nak tukarkan kepada isim fa'il. Kolom nombor 4. Jumpa tak? Daripada fa'ala bertukar kepada apa? Kalau isim fa'il? Fa'ilun. Betul? Fa'ilun. Betulkan baris tu dengan tepat. Fa'ilun. Dengan ni kita akan boleh kiaskan perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Semua. Kalau kataba, apa makna kataba? Dia telah menulis. Dia akan bertukar kepada apa? Ikut pattern ni. Katibun. Kalau kataba menulis. Kalau katibun penulis. Dia jadi isim fa'il. Betul. Buat ia macam tu. Kalau qara'a makna apa? Dia telah membaca. Kalau pembaca? Qari'un. Nampak tak? Kalau darasa makna apa darasa? Dia telah belajar. Kalau pelajar? Darisun. Kalau sadaqah mana apa? Sadaqallahul azim. Dia telah benar. Dia puas. Semua puas telah benar. Ini fi'il madhi ni past tense. Kalau orang yang benar, Sadiqun. Satu orang yang benar dipanggil Sadiqun. Ini isim ke fi'il ke harafi? Isim. Bila nak kita pecahkan isim kat mana? Diagram apa? Hijau. Hijau ke biru? Hijau okey. Baik ada hijau. Okey. Jadi macam tu kita boleh pecahkan. Okey, mari kita pecahkan isim ni. Jumpa tak Kak Fatimah? Jumpa. Ini saya ulang ni kerana kakak dan orang lain boleh tumpang sebab dia orang macam terlupa. Okey. Isim, bila kita kenal isim, apa tanda dia isim? Tanwin. Maknanya dia boleh taruh alif lam juga lah. Cuba taruhkan alif lam. Al-fa'ilu. Tak boleh tanwin. Bila ada alif lam tak boleh tanwin. Dia akan jadi al-katibu jadi al-qari'u ad-darisu as-sadiqu. Mana boleh tanwin, boleh alif lam. Dan dia boleh pecahkan kepada bilangan dia. Tengok diagram hijau. Kalau satu orang yang seorang penulis lelaki, macam mana bunyinya? Katibun. Diagram hijau, hijau kakak. Okey. Dua orang? Katibani. Itu dua orang. Ataupun katibaini, jamak dia katibuna atau katibina. Kiraman katibin yaf'aluna ma yaf'alun. Apa makna? Katibin penulis. Itu malaikat yang ada di kiri kanan kita. Okey, seorang pembaca. Qari'un. Dua orang. Qari'ani atau jamak dia ataupun okey, seorang lelaki yang benar. Sadiqun. Dua orang. Sadiqani atau jamak dia ataupun in kuntum sadiqina. Apa nak sadiqina?
Orang-orang yang benar. Dan dia boleh dipecahkan kepada jantina. Ini lelaki. Apa tanda dia lelaki? Tidak ada tamar butah. Kalau nak jadikan perempuan, tambahlah sanggul dia, akan jadi sadiqatun. Jangan panjangkan kau. Semula sadiqatun. Dua orang. Sadiqatani atau jamak dia sadiqatun atau sadiqatin. Mana perempuan-perempuan yang benar. Mesti nampak pecahan dia tu. Dan macam mana kita nak tengok pattern dia. Daripada menulis jadi penulis, membaca pembaca, belajar pelajar. Benar? Orang yang benar. Mana dah dapat mana sadiqin? Apa mana sadiqin? Orang-orang yang benar. Itu mana? Boleh? Okey, sekarang ni kita dah tahulah makna, kecuali satu perkataan yang kita tak tahu makna, iaitu perkataan apa? Al-wa'du. Kalau kita nak cari dalam kamus macam mana? Buang apa dulu? Buang alif lam. Lagi? Apa nak dibuang? Nak buang apa lagi? Yang buang sebab apa? Sebab punca perkataan adalah 3. Apa buang tu kita jumpa. Okey bang, sambil lelak-lelak mata buka kamu. Buat sangat amal mudah ini. Dengan kakak ni dan tu kali teri berapa kali dapat nak tergantung. Nanti minggu depan kurang apa ni dapatkan tidur yang cukup. Ni malam-malam terakhir ni lagi kita tak boleh nak tidur. Nampak ibadat tak sayang. Ataupun bila beribadat, kita buka kelas kita belum malam terakhir ni malam. Apa pada kita malam lain kepada takut kakak orang yang datang. Apa mana mesti 3 huruf wa'adah. Ni betul tak? Muka surat apa? Cuba lanjut sikit. 4 7 2. Oh, kakak yang macam tu. Surat 4 2. Wa'adah. Apa mana wa'adah? Menjanjikan sesuatu kan? Mana berjanjilah. Wa'adah. Muka surat 4 7 2. Wa'adah. Terjemahan tepat untuk fi'il madhi macam mana wa'adah? Dia telah berjanji. Jumpa tak? Maknanya wa'adah tu ya, jangan lugus sangat. Maknanya bila kita dah tahu fi'il madhi, dalam kamus hanya memberi komen dia apa? Kuat. Tak ada huma. Maknanya kita mesti dapat terjemahkan wa'adah. Apa makna wa'adah? Tak nampak? Boleh? Okey. Bawah sekali, kolom sebelah kanan. Okey, cuba terima wa'adah. Dia telah berjanji. Cuba tak? 4 7 2. Okey, fi'il mudhari' dia apa? Ya'idu. Apa makna ya'idu? Dia sedang berjanji atau dia akan berjanji.
Masdar apa? Wa'dan. Wa'dan tu hujung dia tu sekadar membalas saja. Dia boleh jadi wa'din, wa'dun. Ya. Okey. Apa makna wa'dan? Perjanjian. Perjanjian. Atau kalau tak nak sebut perjanjian, sebut janji. Sebab janji itu adalah isim. Kalau dia telah berjanji, baru jadi fi'il. Ya, wa'dun. Inilah. Tapi isim, jangan tahu wa'dan ni. Mesti isim boleh baris bawah jadi apa? Wa'din. Kalau bagi depan wa'dun, itu kalau tanwin. Tapi kalau ada alif lam, tak boleh tanwin. Kalau alif lam dan bagi depan jadi al-wa'du. Kalau alif lam dan bagi bawah al-wa'di. Kalau bagi atas al-wa'da. Jadi maknanya isim tu kita mesti luaskan kepala kita ni, melihat isim tu ada alif lam boleh tanwin, dan dia boleh juga baris bawah, depan dan atas. Inilah al-wa'du. Apa maknanya? Janji. Isim ke fa'il ke haraf ni? Isim apa namanya tadi tu? Masdar. Dia adalah kata terbitan. Ni al-wa'du. Habis dah semua tahu, baru kita boleh bincang. Okey, yang ni saya padaman. Okey. Wa. Leka lagi. Okey, wa tuan-tuan. Dan yaquluna. Mereka berkata. Okey. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari. Pertama kita jelaskan dia fi'il mudhari. Ada nampak ya di pangkal waw nun di hujung. Yang kedua, bila jumpa fi'il kena cari apa? Fa'il. Apa makna fa'il? Pelaku. Pelaku dua cara mencarinya. Pertama, cari isim bagi depan. Itu kalau domer dia buat atau dia, adalah isim bagi depan. Kalau selain itu jangan cari, takkan jumpa. Apa cari? Kira penat. Kena guna kaedah kedua, cari fa'il yang kedua apa? Domer yang tersembunyi di sebalik yaquluna. Nampak tak? Sebab tu diagram warna kuning tadi penting. Diagram warna kuning menyatakan yaquluna, apakah domer dia? Yang tak nampak tu hum. Jadi fa'il di sini ialah hum. Apa makna hum? Mereka. Sebab itu kita terjemahkan yaquluna makna apa? Mereka. Tapi mereka tu siapa? Mereka ni ialah al-kafirun. Apa makna al-kafirun? Orang-orang kafir. Maka dapatlah kita fa'il dia. Pelaku yang mengatakan perkataan ni. Okey, cuba terjemahkan yaquluna. Mereka tu siapa? Iaitu orang-orang kafir Mekah. Berkata atau bertanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pertanyaan untuk mempersendakan Nabi. Ni dalam bahasa Melayu ada noktah bertindih. Dalam Quran tak ada noktah bertindih, tak ada tanda tanya, tak ada koma dan tak ada apa-apa. Sebab tak dibuat lagi. Asalnya semua tak ada kan? Asalnya ayat Al-Quran ni macam tu saja kan? Yang ditulis macam tu je. Tapi bahasa Arab biasa memang dia ada. Setakat permulaan dulu ayat Al-Quran begitu saja, yang ditulis oleh penulis-penulis wahyu Nabi, tanpa baris dan tanpa titik. Ya kat bawah ke atas semua tak tahu. Ini qaf ke fa ke ni ta ke, tak ada Ada kita ustaz ni pasal ni. Pergi museum Ada ya? maknanya apa dia pakai tu? Naskah yang paling asli tu dia pakai apa? Tak, dalam bahasa Inggeris dia pakai apa? Yang naskah yang lama seluruh atas.
Maknanya yang ditulis. Tapi yang ditulis yang ada dalam museum rasanya yang pada zaman Sayyidina Osman punya, Osmani. Osmani itu mengikut cara penulisan wahyu Nabi. Sebab dalam zaman pemerintahan Sayyidina Osman tu, Osman mengumpulkan penulis-penulis wahyu Nabi untuk disepakati pada tulisan yang sama. Macam itulah tulisan dia. Kita Rosam Osmani. Rosam Osmani itu berlaku pada zaman Khilafah Osmaniyah. Ya, di mana Sayyidina Osman mengumpulkan ulama para sahabat, khususnya pakar-pakar daripada penulis-penulis wahyu Nabi. Macam Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, dia semua tu, Ali bin Abi Talib, Osman Affan. Kan Ustaz punya Quran Rosam Osmani. Rosam Indonesia itu kan dia memudahkan, Tak boleh. katanya tak boleh kalau keluarkan. Tapi kalau kita tengok urutan sejarah, yang ni tak ada urut, tak ada baris. Rosam Osmani tu dah ada urut, dah ada baris. Lepas tu kalau orang Indonesia di bawah Ali ke gubernur kecil lah kan, nak bantu kita kan, kira-kira tu tak sangat lah. Itu ada dibincangkan oleh ulama. Tetapi kebanyakan ulama dia kata wajib menggunakan Osmani. Ada sebahagian kecil daripada ulama membenarkan, macam Quran Indonesia, Quran Majid lama kita tu, kerana objektif daripada baca Quran tu ialah ketepatan. Kalau baca Osmani pun salah, tak guna juga. Jadi maknanya orang Indonesia tu lebih betul bacaan dia sekiranya menggunakan Quran Majid. Mana objektif pembacaan tu betul. Dia sekarang Quran yang perkata terjemahan tu, dia banyak tempat sama dengan Rosam Osmani. Ya. Tapi ada tempat-tempat macam yang Ali bawah kecil tu kan, dia tambahkan. Ya. Itu ada isu lah. Bagi Malaysia ada isu lah. Sebab JAKIM dan Malaysia punya ulama Quran memutuskan wajib pakai Osmani. Kalau di Saudi pun macam tu. Tapi dia benarkan juga Quran Majid masuk Masjidil Haram tu, tengok. Ustaz, Majid asal mana tak? Majid asal mana? Quran Majid asalnya biasa daripada cetakan, biasa kebanyakan Pakistan punya, Pakistan, India, dan dulu cetakan Pulau Pinang. Ya, bapa saya guru Quran masih pakai Quran Majid dulu. Bila dia Jabatan Agama memutuskan, Pusat Islam putuskan dibakar atau dihapuskan Quran Majid tu, pulang kampung juga bapa mak saya ajar Quran. Dia pun tak biasa. Boleh kan? Kalau tak dibakar tak bisa. Ya. Akan dibakar. Tak apa. Tapi ada simpan juga tak apa. Itu maknanya kalau zaman Sayyidina Osman dulu disuruh bakar yang lain daripada Osmani untuk mensepakatan orang Islam atas satu tulisan. Tapi Osmani yang asal dia macam ni, tanpa titik dan tanpa baris. Tetapi daripada Osmani macam ni lah yang dikembangkan tu, dikembangkan, sayang pula ni, dikembangkan dengan baris titik lah. Lepas tu baru zaman pemerintah Umayyah dia taruh titik macam tu. Berkembang lagi Islam, tak boleh baca juga lagi. Sebab Islam dah sampai ke India, China, Kazakhstan, kepada Afrika dan Eropah. Macam tu tak boleh baca lagi. Bariskan pula lah. Baru dapat baca. Berkembang lagi, tak betul pula panjang pendek ni. Buat merah, biru, panjang, jadi mana tu perkembangan sekarang ni kan. Lagi sebab orang masuk zaman IT ni, anda kan silap baca tak cukup harakat dia kau bunyi pula. Sekarang ni kan Quran yang pen tu kan. Mudah-mudahan itu satu usaha lah untuk memastikan Al-Quran itu terjaga, bukan sahaja dari segi huruf dan perkataannya, tetapi dari segi sebutan dan panjang pendek. Macam orang kan, Quran ni orang ni. Kalau kata-kata bagian tu macam mana? Tak ada bagian. Sekarang
Jangan banding saya dengan apa Syekh Jibril pula. Maknanya bukan semua orang Arab betul baca lah. Hatta dalam baca Quran banyak Arab yang dibaca tak betul. Ya, sekarang ni dah tak ada dah Al-Quran yang tak ada tanda. Ya? Yang tak ada tanda tu kitab-kitab Arab. Ya. Kalau setengah bahasa, setengah negara kan, contohnya macam Turki kan, ada kata-kata lain daripada tu. Saya tu dengan kata kok je, kok bahasa dia betul, ach gitu. Itu Itu bahasa dia pula. tak boleh. Macam kita apa lah, kalau kita baca Quran bahasa Kedah, tak boleh. Macam mana orang bilang ma. Kalau ma lah, tak boleh ma. Dia kenapa contoh orang Jawa sama orang dia. Macam orang Thailand, dia tak boleh jim dia tak boleh sebut. Dia akan jadi ya ataupun macam ca bunyi dia. Dia senang. Kalau ada syah lah tu dia jadi sah. Begitu juga orang Mesir, kadang-kadang dia sebab dia orang punya bahasa dia jim jadi ga. Kadang-kadang wa wagadaka walaupun Arab salah lah. Wagada salah ya. Ada wagada yang betul tu itu apa? Siapa? Wagada. Tak ingat Cara Arab Ustaz dia guna bahasa Ami kan. Ami yang macam bahasa logat dia. Dia baca Quran, baca ikut cara bahasa ni salah. Dalam maksud saya dia kena belajar dia boleh. Nah,